Abang Johari tidak tolak kemungkinan Sarawak akan ambil alih sebuah bank perdagangan. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, tidak menolak kemungkinan kerajaan negeri akan mengambil alih sebuah bank perdagangan di negara ini sebagai satu lagi entiti untuk ditadbirnya. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu yang dilaporkan media baru-baru ini mengenai hasrat kerajaan negeri untuk menambah pegangan dalam Affinbank Berhad sehingga 20%. Saya tak berani komen kerana Affin sebuah syarikat tersenerai, katanya kepada pemberita di sini hari ini. Ditanya sama ada perkembangan ini menggambarkan entiti ketiga yang ingin diambil alih kerajaan negeri, beliau berkata, "Kata orang kalau tak ada angin, tak akan bendera bergoyang." Pada Jumaat lepas, Abang Johari berkata Sarawak menyasar untuk mengambil alih satu lagi entiti yang akan merancangkan sektor perniagaan dan keusahawanan negeri tersebut. Tanpa mendedahkan entiti tersebut, beliau berkata pengambil alihan itu akan diumumkan dalam masa beberapa bulan dan ia merupakan satu daripada 3 entiti utama yang akan menjadi milik penuh kerajaan negeri pada tahun ini. Terdapat 3 perkara yang kita rancang ambil alih pada 2024. 1. Sudah Pelabuhan Bintulu. Yang kedua, tunggu nanti, saya bagi tahu. Dan yang ketiga sudah tentu, Maswing Sendirian Berhad. Kemudian selepas pengambil alihan itu, kita akan mempunyai keseluruhan sistem ekonomi untuk Sarawak, katanya. Pada 8 Januari 2024, Affinbank Berhad dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia berkata Lembaga Tabungan Angkatan Tentera LTAT sebagai pemegang saham utamanya mengesahkan sedang berbincang dengan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak untuk kemungkinan urus niaga membabitkan saham tambahan. Selepas lama berlembut, Anwar Ibrahim sesekali memulangkan sindiran kepada lawan. Dikatakan pendendam, tidak kompeten dan tiada hala tuju selepas setahun kepimpinannya, Anwar Ibrahim masih mampu tersenyum. Cuma senyuman Perdana Menteri bukan biasa-biasa, tetapi seperti menyindir. Tentunya Anwar tidak mengharapkan puji-pujian daripada anggota pembangkang. Tambahan pula mereka bercita-cita untuk mengambil alih kuasa. Harus Anwar sudah penat layan karena pembangkang yang tidak berhenti-henti mempersoalkan keabsahan majoriti lebih 2/3 dimilikinya di Dewan Rakyat. Meskipun beliau sentiasa bersikap terbuka untuk mereka mengujinya dengan usul undi tidak percaya, tapi rupa-rupanya pembangkang hanya bercakap tanpa bersungguh-sungguh mengambil tindakan sedemikian. Harus benar juga andaian tindakan itu dibimbangi akan mendedahkan sokongan kepada Perikatan Nasional semakin merosot. Dah setahun dah lama kita tunggu usul tidak percaya. Hari-hari kita tunggu tetapi tak ada, kata Anwar ketika mengadakan lawatan kerja ke Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Iskandar Puteri kemarin. Tidak tahulah bagaimana pembangkang mentafsir kenyataan berkenaan, tapi ramai yang akan bersetuju ia sebenarnya menganjing mereka. Selepas mempopularkan istilah seperti purbasangka, hubaya, membobrok, dan kesenjangan ketika membentangkan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat, Februari tahun lalu istilah menganjing bagaimanapun tiada dalam kosakata Anwar. Kebetulan, selangga atau kata yang tidak tergolong dalam bahasa baku bukan kecenderungan Perdana Menteri dalam urusan harian. Menganjing atau memerli mungkin tidak pun terlintas di pikiran Perdana Menteri, tapi itulah selangga yang tepat menggambarkan reaksinya terhadap pembangkang yang terus-terusan mahu mencabar keabsahan yang dimilikinya untuk kekal mentadbir negara sehingga tamat penggal 5 tahun pada penghujung 2027. Dari mula, mengambil alih tampuk kuasa selepas mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-10,
24 November 22, Anwar yang menawarkan agar usul undi percaya dibawa pada dalam sidang Dewan Rakyat pada bulan berikutnya selepas dibentangkan timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf dan kemudiannya dibahaskan oleh 12 ahli parlimen pada 19 Disember 22. Usul undi percaya itu diluluskan dengan undian suara. Reda seketika isu keabsahannya selepas itu. Berselang kurang 5 bulan pada 5 Mei 2023, Perdana Menteri mengulangi gesaannya supaya pembangkang membuktikan jumlah sokongan yang didakwa diperoleh bagi mereka menubuhkan kerajaan baharu pada sesi parlimen berikutnya. Ini berikutan spekulasi konon wujud komplot menjatuhkan Anwar selepas dilaporkan bahawa 10 ahli parlimen yang sebelum ini menyokong pengurusi PN Muhyiddin Yassin selepas PRU 15 merancang memaksa pilihan raya kecil diadakan. Mereka dikatakan merancang keluar parti sekaligus menyebabkan kerusi-kerusi dikosongkan mengikut undang-undang anti lompat parti. Kalau dia, PN, ada cukup sokongan tunggu masa parlimen nanti. Bawalah akuan berkanun, usulkan di parlimen tiada masalah. Ini tiap-tiap minggu mengigau, kata Anwar, mengulas dakwaan pembangkang konon mereka mempunyai 126 sokongan ahli parlimen ketika itu. Kerajaan perpaduan akan bertahan sehingga habis penggal 5 tahun. Saya sangat yakin, katanya lagi. Umum pun tahu, langkah itu tidak berlaku dan tinggal hanya gambar-gembur. Episode yang sama berulang lagi pada 30 Julai 2023. Anwar berkata beliau tidak akan menghalang sebarang pihak daripada pembangkang dan sanggup memendekkan tempo pembendangan usul di Dewan Rakyat daripada 2 minggu kepada 3 hari. Pas, bersatu kalau ada undi, tidak percaya bentangkan usul, saya tidak akan halang daripada dibentangkan. Saya bukan seperti Muhyiddin, apabila ada yang mahu membentangkan usul undi tidak percaya, dia sebaliknya isytiharkan darurat. Kalau nak cabar sila buat. Saya akan beritahu speaker Dewan Rakyat kalau 2 minggu terlalu lama untuk serahkan notis. Buat 3 hari, katanya pada ceramah Arus Merah Kuning di Subang Bestari. Seperti gembar-gembur terdahulu, ini juga tidak berlaku. Jadi benarlah seperti kata Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, sudah 2 kali Anwar buka ruang kepada pengundi tidak percaya